dia. Tu dia. Dia. Baru cerita. No, cerita tak habis lagi. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Petang sedia, no. Pagi-pagi dia kalau kot lain. Jadi terima kasih atas sokongan, dorongan dan juga komen-komen yang menceriakan channel Abang Zul, no. Okey, hari ni cerita punca tayar lori tercabut. Tu dia. Sekarang ni abang nak cerita fokus kepada kejadian tayar lori tercabut. Serius tak serius kejadian lori tayar tercabut ni? Apabila ia berlaku, dia boleh menyebabkan kemalangan yang dahsyat lah, no. Kalau apa ingat yang last kali event yang besar adalah apabila ia melibatkan Proton X50 lah, no. Tapi itulah thank God lah, pemandu dia selamat. Hanya mengalami kecederaan, ya, cedera ringan saja. Sedangkan kereta dia boleh katakan macam tertelos lah kalau tengok. Okey, berbalik pada kereta ni, kita cerita nak apabila berlaku satu-satu kejadian, abang punya mentaliti abang daripada dulu lagi, abang suka cari punca lah, abang tak suka menyalahkan. Menyalahkan tak guna lah, no. Menyalahkan tak guna. Kita cari punca. Kita cari punca. Jadi sebab tu tajuk dia pun punca tayar lori tercabut. Okey. Punca setakat yang abang tahu lah, no. Punca tayar tercabut ni, dia tak saja-saja jalan-jalan tercabut. Lepas tu driver boleh kata, mana aku tahu dia nak tercabut dah sampai masa. Tak boleh. Driver tak boleh jawab kataan macam tu. Sebab apa? Sebelum tayar tercabut, dia punya tanda-tanda, macam-macam tanda, no. Sebab tu apabila kita memandu lori, yang pertama sekali apabila kita memandu, mata kita kena kerap tengok side mirror. Bukan suruh tengok muka sendiri, no. Side mirror kiri kanan untuk kita tengok keadaan bodi lori kita. Sambil-sambil tu tengok di mana tayar lori kita bawa duk ada. Tayar maksudnya tayar trailer lah. Sebab yang duk tercabut kerap ni selalunya tayar belakang atau tayar trailer, no. Kalau bodi rigid tayar belakang, kalau bodi trailer punya ya, macam ni tayar belakang trailer. Jadi bukan kata tayar depan tak nak cabut, tapi jarang lah. Yang selalu berlaku ni yang belah belakang. Sebab apa? Antara penyebab dia tu, dalam salah satu sebab dia tu adalah kerana dia tempat di mana muatan diletakkan. Okey. Jadi antara punca yang lumrah yang berlaku adalah kerana bearing pecah. Sebab roda axle lori ni semuanya menggunakan bearing. Apabila bearing dia dah pecah, kalau tayar belakang tu double, dua biji sekali keluar. Kalau dia super single, sebiji sajalah, no. Tahu kan super single? Macam tayar belah Europe. Ada lah lori di Malaysia yang guna super single, walaupun tak banyak, tapi kebanyakannya double lah. Jadi kalau double, dua biji sekali keluar. Punca dia tu, bukan punca dia tercabut saja, punca dia pecah, bearing tu pecah. Kita kena ambil tahu lah sikit-sikit lah bila kita jadi driver lori ni. Punca utama dia grease dia kering. Sebab bearing grease, no. Kalau tak ada grease, bearing tu boleh berpusing tapi tak lama, lepas tu dia akan pecah. Sebab apa? Geseran. Sebab bearing ni selalunya besi. Walaupun ada bearing plastik, tapi selalunya bearing adalah besi, no. Besi belaga besi, kalau tak ada pelinciran, memang bye-bye lah, macam enjin lah kan. Jadi dia kena ada grease, no. Grease dia kering sebab apa? Sebab tak maintenance. Macam mana yang menjadi grease dia kering? Apabila kita tak buat preventive maintenance dan juga periodic maintenance ataupun maintenance berkala. Yang mana kalau ikut apabila kita bawa muatan yang kita tahulah kan, kita bawa muatan macam mana kan. Kalau kita duk biasa bawa muatan yang berat, kena kerap check. Kalau kita bawa muatan biasa-biasa pun sekurang-kurangnya 2-3 bulan sekali mesti kena check. Ataupun paling tidak pun setiap sebelum Puspakom kita check. Bawa pergi dekat Pomen bukan susah, check bearing. Benda tu bukan kita kena buat sendiri.
Tapi kalau hampa ada kemahiran dan boleh buat ni, baguslah kan. Sebab kalau kita tak buat P, Pomen tak akan panggil kita, "Mai, oi, mai check bearing." Kecuali lah kalau syarikat ni mungkin lah dia ada dalam dia punya orang panggil apa checklist dia. Yang tu lain lah, cerita dah lain tu. Okey. Apabila kita tak buat apa maintenance untuk check bearing, bearing punya hak ataupun keseluruhan set bearing tu akan longgar, no? Apabila dia longgar, dia akan grease akan keluar daripada celah-celah cover tu, no? Kemudiannya akan menyebabkan grease tu kering. Malahan ada abang pernah jumpa cover grease tu pun, cover bearing tak ada. Dan bila dia jalan duk dengar bunyi lah. Sebab apa? Okey, apabila grease dah kering, benda pertama yang berlaku dia akan berbunyi tau. Dia tak cabut terus, dia bunyi lu. Dia bunyi macam orang mengunyah tau, bunyi kreak. Bunyi macam kita mengunyah biskut tu. Ataupun benda-benda yang rapuh. Dia bunyi macam tu. Kreak. Kalau kita memandu dalam keadaan tak pasang radio terlampau deras dan kita buka tingkap sikit, nak jadi pula kita memandu di kawasan yang ada dinding ke ataupun ada tembok ke, kita dengar lagi clear. Dengar bunyi kreak. Abang sendiri pernah jumpa trailer yang bearing berbunyi. Dan abang tak malu nyatakan. Sebab apa? Trailer yang bearing berbunyi tu bukan trailer yang dipandu sepanjang masa. Kalau lori kontainer tak pelik kalau kita jumpa trailer yang bearing berbunyi. Sebab apa? Lori kontainer kita tak tetap, no? Kita bukan memandu trailer yang tetap, sentiasa bertukar trailer. Jadi nak edikan kereta, satu hari ambil satu trailer, cakok trailer di kilang, dia kita dengar. Abang dengar kering berhenti tepi jalan, tengok dah kering dah. Panggil Pomen mai bertukar bearing. Sebab kalau kita jalan juga tak tahu lama mana, no? Nasib kita kadang-kadang mungkin 10 kilo, mungkin 20 kilo, mungkin 3-4 kilo, dia pecah. Sebab abang pernah tengok depan mata bearing yang pecah, dia keluar macam mana? Nak edikan cerita lah, abang tahu. Ni benda yang abang nampak depan mata. Abang follow satu lori yang bawa berat, tiba-tiba abang tengok dia keluar tu macam orang kata benda jatuh daripada lori lah. Macam contoh kata benda yang dibuang tau. Dia keluar daripada tayar. Mula nampak macam ada asap sikit, kemudian dia keluar. Serpihan tu keluar macam sampah yang dibuang daripada lori tu keluar lah. Lepas tu tak lama lepas tu tengok tayar dia dah dongdang lah. Tapi tak terjabut. Abang horn daripada belakang ni dan dia berhenti, nasib baik alhamdulillah. Tayar sebelah kiri belakang sekali trailer. Abang ingat lagi kejadian ni di area bahagian dalam betul. Okey, seterusnya macam yang abang cakap tadi kan, yang kata buka radio deras, yang tu dia kira tak peka. Apabila benda tu dah berlaku, dia benda yang kata tak peka ni, dia cuma valid pada lori kontainer ataupun lori yang sentiasa bertukar-tukar trailer. Ada juga syarikat lori yang sentiasa bertukar trailer. Jadi yang tu valid lah, sebab dia tak bertanggungjawab 100% pada lori yang dia pandu, no? Jadi tapi itulah yang dia kena perhati ataupun dia kena ambil berat. Yang mana kalau dia memandu trailer kontainer, dia memandu lori kontainer dan mana trailer sentiasa bertukar, dia tak boleh orang kata buat toyek. Abang selalu kata buat toyek, maknanya buat bodoh, buat tak tahu lah, jalan lah lantak piah, perlu lipat tak boleh. Sebab apa? Lagi-lagi lah kena jaga. Sebab benda tu kita senang cakap, kita tak kenal dia lah. Kalau trailer yang kita pandu hari-hari punya, kita kenal dia. Sebab kita bawa dia hari-hari, kita ada beza sikit kita boleh rasa. Sedangkan kalau kita bawa lori kontainer ni, kita kena macam nak cakap, membiasakan diri dengan trailer yang baru pada setiap kali. Sebab terus terang abang cakap, tak tahulah orang lain kan, tapi abang lah, untuk abang, apabila hang cakap satu trailer saja, dia akan jadi lain. Hang kata, dah sama, aku dah bawa lama lah, sama lah. Sebab hang tak mau ambil tahu, hang tak mau ambil rasa orang panggil tau. Kata, kepala lori yang sama, takkan nak beza, jangan, no, beza. Terutama sekali apabila sifat-sifat lori tu, trailer tu tak sama dengan keadaan yang sepatutnya. Contohnya macam, ingat dulu abang cerita trailer pengkak, trailer yang center pin dia lari,
Maknanya dia lari ke kiri, lari kanan. Kalau hang tak mau ambil tahu benda tu, hang masuk tol, panjat tebin lah, ataupun heret plaza tol lah, ataupun masa kona keluar simpan jatuh parit lah. Itu benda-benda macam tu yang kita tahu. Jadi termasuklah yang kereta bearing ni. Kalau kita bawa lori dengan pasang radio sentiasa suka buka volume habis, ramai reba yang jumpa suka buka volume habis. Seronok pak tau buka radio orang-orang. Kononnya tak mau bagi mengantuk lah macam mana. Boleh duduk dalam ruang yang kecil tu. Kena pula lori Volvo lah, speaker dia jenis tembok ke cermin kan. Dia speaker dia atas dashboard tu, tembok ke cermin, dia tendang main kat kita. 15 pun deras tau bagi abang kalau Volvo ni, Volvo FM ni. Berdebum lah. Boleh tu no. Bukan kata pasang speaker ni pun. Dia kira pasang speaker original lah. Jadi lepas tu mata kurang tengok side mirror. Jadi dua benda ni sedap-sedap tayar dah hilang no, ataupun tayar overtake kita. Lepas tu duk tanya tu tayar siapa tu jangan no. Na'udzubillah. Kemudiannya apa macam tadi berkait dengan yang tadi juga. Apabila kita sentiasa bawa muatan berat, punca lah, punca kepada bearing ni. Punca kepada bearing kita ni longgak, kemudiannya grease screen dan pecah, kemudian tayar tercabut no. Dia punya step dia tu. Bila kita duk bawa muatan yang berat, jadi yang bawa muatan yang berat ni sentiasa bawa berat, pi berat, balik berat, pi berat. Hampa tahu lah kata berat tu no. Berapa tan yang kata berat tu abang tak payah cerita lah kot no. Jangan duk detail sangat. Banyak benda yang ada benda kita boleh cerita no. Ada benda kita boleh cerita, ada benda kita tak boleh cerita no. Bukan maksudnya nak merahsiakan, tapi faham-faham lah kan. Kita nak viral kan semua benda kan, tak payah kot kan. Jadi kita cerita dekat mana yang boleh kita cerita, sudahlah. Jadi hampa tahu hampa bawa berat, siapa tahu dia bawa berat, sendiri tahu, sendiri ingat no. Siapa yang bawa sentiasa berat tu lagi kerap kena check. Abang percaya yang bawa berat dia selalunya dia beringat no. Dia hanya ada segelintir kecil saja. Segelintir kecil saja yang tak ingat benda-benda ni. Daripada 100 mungkin ada 2 orang saja. Abang harap yang 2 orang tu sedar lah bahawa benda tu boleh menyebabkan orang mati no. Abang ingat ada satu kejadian, dia tengah duduk sidekin, tiba-tiba dia mati kena lenggak dengan tayar lori yang terpelanting. Mai pada mana orang tak tahu. Mai pada jalan raya lah kan. Ibarat dia jalan raya dengan rumah dia tu bukan dekat. Rumah dia bukan tepi jalan raya, rumah dia agak jauh dah jalan raya. Tapi roda tu, tayar lori tu terbang mai daripada jalan raya, mai lenggak dia yang tengah duduk sidekin. Dan dia mati di situ juga. Jadi patutlah kan. Fikiran tu sudah no. Jangan sampai tahap tu kita tak mahu. Jangan kata dia apa nama takdir ni ajal sembang. Kalau kita sembang macam tu, abang pun tak payah buat video, tak payah sembang apa. Ni tak payah pakai ni tak payah pakai. Tak payah ikhtiar lah, habis. Sebab kita cerita ikhtiar dulu lah. Lepas ikhtiar kita doa, lepas tu barulah kita tawakal. Kemudian ada satu lagi perkara yang menjadikan punca beban kepada bearing, dan kemudiannya dia berkait lah bila beban bearing tak buat maintenance. Punca yang asal, punca yang pertama. Benda ni mungkin orang tak perasan lah, tapi abang rasa dia pun ada juga menyumbangkan. Axle ada 4, pakai 3 saja, 1 gantung. Sedangkan muatan masa tu berat. Axle ada 3, angkat 1, pakai 2 saja. Ini untuk model yang boleh lift axle pada trailer no. Dia suka angkat axle. Abang pernah tanya tau, siapa angkat axle? Sebab kita tahu muatan yang dia bawa tu berat. Sebab apa abang tahu? Sebab kami pergi di tempat yang sama. Lepas tu abang tengok dia angkat 1 axle. Dia kata tokey pesan suruh gantung 4 tayar untuk buat spare, dia kata. Abang jadi garuk kepala no. Buat spare pasal apa? Sebab apa yang kata jadi garuk kepala tu? Sebab abang pernah tengok depan mata no. Ni cerita semua abang pernah tengok ya. Bukan cerita dengar cerita ke apa. Abang tengok depan mata. Lori 4 axle, gantung 1 axle, dan muatan dia boleh tahan berat lah.
Sebab apa kita boleh tahan berat, boleh dengar dia punya bunyi. Tu maknanya buatan dia berat ah. Driver lori tahu lah kan, kalau hampa dengar bunyi macam tu maknanya tahu lah mesti berat lah kan. Bukan 15 tan memang lah kalau berbunyi macam tu. Dengar. Nak edikan cerita masa tu dekat mana tau? Dekat RNR Tapoh. Abang baru nak keluar dari RNR, dia di luar sana, dia tak masuk konti dia jalan terus ya. Bukan laju mana pun, bang rasa dalam 70 lah kot. Tahu-tahu pendengar punya boom. Tak apalah boom lah kan. Dia berdarah-darah terkejut lah kita. Meletup. Nampak satu set roda yang bahagian belakang sekali belah kiri tu, dua-dua biji tu dah. Lepas tu dia pun dengar dia ni apa, orang kata angkat minyak dan tekan brek. Kita nampak dia gaya dia tu memang nak berhenti. Dalam proses nak berhenti, dia terus lari ke tepi. Kemudian dalam dia proses nak berhenti tu, boom, satu lagi sambut. Boom, satu lagi sambut. Tiga yang di belakang tu. Dia ada 4 axle. Tiga yang belakang. Tu dia. Oh cerita. No, cerita tak habis. Tiga sekali. Ada 4 axle di belakang. Tiga set, 2, 4, 6 biji tayar. 6 biji tayar yang berada di bahagian belakang sebelah kiri, semua hancur. Jadi kalau katakan dia menggunakan logik kata gantung satu axle untuk dijadikan spare, mana nak cari lagi 2 biji? Boleh dapat agak apa yang abang nak sampaikan. Jadi kalau dah ada 4, pakailah 4. Kalau ada 5, pakailah 5 axle. Abang faham lagi nak kono payah ke apa kan. Tapi bila kita jalan di atas perjalanan yang straight kan, yang kono sikit-sikit, biasa atas jalan raya adalah kono sikit kan, yang mana tak memerlukan maneuvering ataupun proses untuk ambil kono yang banyak kan. Macam masuk RNR, angkatlah axle. Masuk ke tempat yang mana yang dah sampai lokasi, angkatlah axle. Tapi masa jalan atas jalan tu dengan kelajuan, orang kata cruising punya kelajuan tu 60-70 tu, masa tu guna semua axle yang ada. Rugi lagi satu bila kita guna semua axle, brake pun sedap sebab semua digunakan. Tak tahu abang masih lagi tak dapat terima apabila orang kata apabila guna semua axle jadi berat lah apa. Lagu tu tak sah pasang buat apa. Kalau hang nak cerita nak gantung dia untuk jadikan dia sebagai tayar spare, buat gantung tayar spare dah, apa-apa buat bagi axle. Tapi sebenarnya dia ada cerita lain ada cerita lain, abang tahu saja kan, saja. Jadi siapa yang tak tahu, jumpa dengan abang, tanya abang cerita ni sebab apa. Okey, sambung balik ya. Tadi berhenti ni buat urusan. Okey, punca seterusnya selain daripada yang tadi yang punca bearing tu, punca tayar tercabut, nut putus yang berpunca daripada ikat nut terlampau ketat ikat nut terlampau ketat menyebabkan dia cerita dia kedai tayar minta maaf cakap ada kedai tayar yang dia ikat sampai tak mau. Sebab gun untuk ikat tayar ni, untuk ikat nut tayar ni, dia macam-macam jenis. Ada yang betul-betul powernya, dan lagi satu pressure angin. Ada kedai tayar dia punya tung angin dia tu nala dekat sama besar dengan kereta pun ada Jadi bila dia ikat tu, dia sebenarnya ada dia punya ukuran dia, tong dia kalau ikutkan. Tapi tak tahu di Malaysia ni abang tak pernah tengok ke orang ikat tayar menggunakan torque torque wrench Ada, bukan tak ada. Dulu abang pernah, zaman abang bawa bus express nice tu di Scania. Setiap kali kami lepas tukar tayar, kami kena pergi ke Scania untuk dia adjust balik. Dia akan ikat dengan torque wrench bagi cun dia punya ikatan, tak bagi lebih lebih sini kot. Sebab walaupun benda nampak kecil dan bodoh benda tu memang ramai orang kata alah ini benda kecil bukan kecil benda ni sebenarnya. Dia dengar kerana apa orang kata sebelah ikat ketat, sebelah ikat tak ketat daripada 10 nut tu kalau Scania dia ada 10 nut dia ada efek dia ada efek.
Memang ada efek. Itu yang berlaku lah, no? Jadi ini cerita yang dulu abang cerita. Lah ni mungkin ada tapi abang tak tahu kan, sebab abang pun rehat agak lama lah. Tapi last lah sebelum abang berhenti tu pun abang tak pernah jumpa lagi yang orang menggunakan torque wrench ni. Semua pakai panah gun tu lah. Dan yang komplain, no, kata ketat ni pun bukannya driver. Sebab driver zaman law mana dah buka tayar dah. Zaman kami dulu sempat abang dan buka tayar ke tepi jalan, no. Sahabat abang pun dah buka agak. Sebab dia rajin. Tapi cerita dia lah ni, yang komplain tu tayar man ni kok. Tayar man yang main buat kerja di tu dia, ambulan yang main buat kerja di tepi jalan, no. Jadi bila dia nak buka tak boleh, dia kata apa ni, mana lu ni buat hari tu ni, dekat mana buat ni. Kita pun beritahu dia tak apa main tayar man ni dah. Tayar man juga yang komplain, no. Sebab yang duk main buat kerja tepi jalan ni selalunya dia besar-besar pun orang kata dia punya pump dia tu lah. Tapi tak kecil jugalah. Dia pump main dengan apa nama, pump angin dan tangki angin yang brand Swan tu kan. Selalu yang brand Swan lah, popular lah. Sama lebar kalau di satu tan tu, tak kecil ke pun tak boleh buka, no. Sebab apa? Ada lagi kuat daripada depa. Jadi terlalu ketat, dia akan efek kan. Dia akan efek kepada apa nama, nut dan nut tu putus, no. Apabila nut putus, dan dia nut ni dia putus, tu berbalik pada cerita yang tadi ya. Dia bila dia putus, dia bukan putih semua, dia putih satu kan, kemudian dua, kemudian tiga. Kalau setakat 3 nut putih ya, dia masih lagi tak ada apa efek sangat, no. Tapi kalau lebih daripada 3, kita masih tak check, tak belek, itu yang cerita berbalik kepada maintenance tadi tu. Dan ambil berat kita, kepekaan driver. So dia melarat lah, orang kata dia melarat lah. Itu yang dia katakan apa, orang kampung abang kata chain reaction, no. Reaksi berantai. Maknanya lepas ni jadi macam ni, makin besar, makin teruk sampai tayar cabut, no. Jadi punca dia daripada ikat nut yang terlampau ketat. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadikan punca tayar tercabut ni, sebab apabila rim pecah ni, puncanya juga kalau ikutkan daripada apa yang abang faham, yang mana abang kongsikan pada hari ni, dia antara punca dia kerana rim tu tak ada kualiti, no. Abang pernah jumpa rim punya cantik tapi harga dia tak masuk akal, punya murah, no. Bila sembang dengan tayar man, rupa-rupanya ni rim yang low class lah, no. Abang jangan ingat semua rim nampak lawa tu, rim tu semua kuning ya. Rim pun macam-macam kualiti. Kemudiannya dia berkait juga dengan nut, no. Nut ikat terlampau ketat pun dia boleh pecah rim juga. Kalau nut tak pecah, nut tak putus, rim pula pecah. Sebab dah rim tak kualiti, nut tu original punya, pecah lah rim. Tapi dia pecah, dia tak pecah terus, you know. Benda-benda ni semua dia berlaku, ada chain reaction macam kita kata tadi. Kemudiannya apa itulah, bila bawa muatan lebih berat, berkait dia dengan rim. Kemudian yang abang nampak lagi satu tu lah, apabila kita kerap duk laluan yang berbukit, yang mana apabila kita duk turun bukit, terutama apabila lori tu dia jenis yang tak ada retardar, no. Dia cuma harap exhaust brake, ataupun yang jenis tak ada terus exhaust brake, dia menggunakan service brake, no. Service brake sepanjang masa. Maknanya dia sentiasa walaupun macam mana cekap sekalipun, dia tetap kena main brake. Mungkin dah kata aku tak tekan brake langsung, bohong mana boleh, mesti tekan brake juga. Hang pakai gear 1 pun kena tekan brake, cuma tak kerap, no. Kalau bukit menjunam turun tu tetap kena brake. Tapi cara kita brake tu lah, taklah sampai berasap tayar kan. Tak sampai, bukan tayar berasap, yang berasap tu adalah rim. Dan punca asap tu daripada brake, kemudiannya dia pergi dekat rim, no. Sebab drum brake, no, ni cerita dia drum lah. Tak tahulah kalau ada disc brake untuk trailer di Malaysia ni. Di luar negara abang rasa ada kot, di Malaysia tak ada kot. Tak tahu, kalau ada beritahu, no, abang nak tengok kot. Drum brake apabila dia panas, yang duk peluk drum brake tu adalah rim kan. Kalau rim tu tak ada kualiti, rim tu cepat
akan menjadi panas. Panas ni biasalah kan, haba akan menyebabkan kekuatan besi kurang, no? Sebab tu apabila besi panas senang kita nak bentuk dia. Jadi tu punca pada rim tu mudah pecah. Dia tak pecah masa tu. Dia pecah masa lain. Tapi dia akan hilang kekuatan kerana kepanasan melampau berpunca daripada brek, kepanasan brek. Jadi kereta dia punca lah, no? Jadi apa yang abang cerita tadi adalah antara punca yang mana yang abang dapat compile kan dan cerita dalam video ni. Mungkin ada yang abang tertinggal, no? Macam nut longgak, no? Nut longgak, satu nut tercabut, dua nut tercabut, tiga nut tercabut, tak sedang lagi, kira teruk lah. Memang driver yang teruk lah, cakap terus terang macam tu lah. Level lepom tak tahu lah. Sebab apa? Ini abang kata, daripada mula lagi, apa yang kita perlu buat adalah buat walk around, no? Walk around. Itu benda yang paling penting sekali. Sebelum kita jalan, kita pusing keliling lori. Cek. Maknanya setiap kali kita berhenti, no? Di mana-mana pun dalam perjalanan, terutama kita yang buat perjalanan jauh lah, yang jalan dekat-dekat pun sama. Amalkan je. Tak lama lah pusing satu lori tu. Tak usah sembang kata, "Wih, teruk lah nak pusing." Teruk mana nak pusing satu lori tu? Ada ke sampai 10 minit? Mohong lah 10 minit teruk lah. Maknanya merangkak dengan lutut lah. Kalau jalan kaki 3 minit paling lama pusing. Tu dalam keadaan perhati tengok. Sebab apabila kita memandu lori tu, kita kenal lah rupa dia yang sebenarnya. Bila tengok nampak ada berbeza kan. Nak dah 10 tiba-tiba kurang satu. Kena alert lah. Lepas tu nampak dekat hub cover bearing tu nampak ada minyak keluar. Maknanya tu ada lah benda-benda yang longgak ataupun bahagian-bahagian mana yang bocor. Jadi benda-benda tu tengok. Mungkin dia kata, abang saya tak tahu nak cek. Tak tahu tanya, no? Abang lalu kata itu kan, tak tahu tanya. InsyaAllah ada orang tolong. Mungkin hang tanya kat 5 orang, 4 orang tak mau jawab, orang yang kelima tolong, no? Jangan putus asa, no? Sebab apa? Nak jadi driver lori tak semudah macam mana yang dibayangkan, no? Jangan ingat kata, alah susah apa bawa lori, bawa lah. Memang cakap memang senang, buat dulu, no? Okey. Mudah-mudahan ada yang boleh dijadikan manfaat. Kalau tak ada, jadi anggaplah ia sebagai hiburan saja. Terima kasih atas sokongan. Macam biasa, jangan lupa di mana anda bermula.